Rasa scanner baru lagi jelas tadi gemuk. Okey. Kemudian pemandu kereta menyentuh tayar selepas perjalanan dan mendapati tayar itu lebih panas daripada sebelum perjalanan. Kenapa? Selepas suatu perjalanan atau suatu jarak tertentu, apabila kita pegang tayar kereta, kita rasa tayar lebih panas. Okey. Lihat gambar foto 4.6. Okey, ini dalam konteks A sebelum perjalanan. Okey, lihat tekanan itu sekitar 200. Tekanan terlihat bacaan kat sini. Nampak 200. Kemudian selepas perjalanan nilai tekanan lebih daripada 200. Alat ini adalah alat digunakan untuk mengukur tekanan di dalam tayar. Okey, kalau kita rujuk graf dalam rajah 4.32, itu menunjukkan hubungan antara tekanan dan suhu, di mana suhu adalah dalam unit darjah Celsius. Okay, di sini dalam unit darjah Celsius. Dapati bahawa graf yang dilakarkan memotong pada paksi tekanan pada suatu nilai, dan apabila kita ekstrapolasikan maksudnya kita panjangkan. Okey, yang titik-titik ini adalah data daripada eksperimen. Bila kita plotkan graf, kita dapat satu kali lurus, dan kalau kita panjangkan ekstrapolasikan graf ini, dia akan memotong paksi X pada suatu nilai iaitu negatif 273 darjah Celsius. Negatif 273 darjah Celsius. Okey. Ataupun kalau kita lihat daripada graf ini, hubungan antara tekanan dan suhu dalam darjah Celsius, kita boleh katakan ia berkadar linear. Ia bertambah secara linear. Itu kalau dalam unit darjah Celsius. Kalau lurus, tidak melalui asalan, maksudnya ia bertambah secara linear. Lihat apa dimasukkan oleh hukum Gay-Lussac. Okay, itu gambar pakcik Gay. Gay dan Lussac, seorang ahli fizik dan kimia Perancis. Okay, dia buat kajian kuantitatif tentang ciri-ciri gas, dan beliau juga menyiasat medan magnet bumi dan komposisi atmosfera pada altitud tinggi. Okay. Kemudian untuk pengetahuan awak, beliau juga menemui unsur baru iaitu boron dan iodin. Okay. Daripada graf tadi, pada awal tadi saya tunjuk dalam unit darjah Celsius. Okay. Kemudian kalau kita plotkan graf tekanan lawan suhu dalam unit Kelvin, kita akan dapati bahawa bentuk graf lurus dan ia melalui asalan. Kita ada lurus melalui asalan. Okey. Ini menunjukkan, okey, yang mana lebih jelas? Yang awal tadi ataupun sekarang ni? Respon, yang mana suara lebih jelas? Pada awal tadi ataupun sekarang ni? Sekarang. Okay. Sekarang. Okay, jadi keadaan sekarang
Okey, graf P melawan theta, di mana theta adalah dalam unit Kelvin, menunjukkan bahawa tekanan gas bertambah secara linear. Tetapi apabila suhu gas itu dinaikkan. Okay. Itu pada suhu kosong darjah Celsius, molekul gas masih bergerak dan gas itu mempunyai tekanan. Walaupun pada suhu kosong darjah Celsius, pada waktu tersebut, molekul gas masih lagi mempunyai tenaga kinetik, ia bergerak, dan apabila bergerak, ia berlanggar dengan bekas dan ia menghasilkan tekanan. Tapi pada suhu negatif 273 darjah Celsius, okey, pada waktu ini ataupun suhu negatif 273 darjah Celsius, kita katakan pada sifar mutlak. Itu pada waktu ini dalam Kelvin adalah 0 Kelvin. Pada suhu sifar mutlak, molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak berlanggar dengan dinding bekas. Itu pada waktu ini dia tiada tenaga kinetik. Tenaga kinetik, jadi dia tidak bergerak. Bila tak bergerak, tidak berlanggar dengan dinding bekas, maka tiada tekanan dihasilkan. Jadi pada waktu ini gas tidak mempunyai tekanan. Tekanan gas itu menjadi sifar, dan kalau lihat rajah 4.33 menunjukkan graf P lawan T, di mana T adalah dalam unit Kelvin. Itu dalam unit Kelvin, kita dapati bahawa graf berbentuk garis lurus dan memotong pada asalan. Tapi kalau dalam unit darjah Celsius, grafnya seperti apa saya tunjukkan awal tadi. Itu dalam unit darjah Celsius. Dia memotong pasti Y dan memotong pasti X pada nilai negatif 273 darjah Celsius. Ini saya harap awak dapat bezakan. Apabila unit di sini berbeza, itu darjah Celsius, dan yang satu lagi dah Kelvin, bentuk graf ada sedikit berbeza. Okey. Dan berdasarkan hukum Gay-Lussac, dia menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu jisim tetap pada isi padu malar. Maksudnya di sini dua pun boleh ubah dimalarkan, iaitu jisim dan juga isi padu. Jisim tetap, isi padu pun tetap. Jadi berdasarkan hukum Gay-Lussac, dia kata tekanan berkadar terus dengan suhu. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk persamaan P sama dengan KT. P sama dengan KT, di mana K ini adalah suatu pemalar, dan dengan itu kita boleh buat kesimpulan bahawa P bahagi T adalah suatu pemalar. P bahagi T adalah suatu pemalar, dan kalau kita pertimbangkan dua keadaan, iaitu keadaan pertama, katakan P1 bahagi T1, keadaan kedua P2 bahagi T2, di mana nisbah P kepada T berdasarkan hukum Gay-Lussac adalah pemalar, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. Okey. Itu apa dimasukkan oleh Gay-Lussac. Seulang balik, tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak. Okay, kalau kita lihat gambar tayar kereta tadi. Okay. Selepas perjalanan yang jauh, geseran tayar dengan jalan menghasilkan haba, dan ini menyebabkan haba bertambah. Bila haba bertambah ataupun silap, maaf.
suhu bertambah. Bila suhu bertambah, tekanan bertambah. Lepas tu bila selepas perjalanan jauh, terasa tayar ini panas dan keadaan tayar ini menjadi lebih tegang. Ini menunjukkan tekanan bertambah. Okey, ada soalan? Game Rusek. Cuma saya ingatkan sekali lagi, apabila pengiraan melibatkan hukum gas, pastikan unit dalam darjah Celsius tukarkan kepada Kelvin terlebih dahulu. Tukarkan unit dalam darjah Celsius kepada Kelvin. Lihat info bestari. Kalau kita guna segitiga tekanan, bagi hukum Gay-Lussac disebabkan isi padunya adalah malar. Jadi kita tutup V, maka terdapat P bahagi T adalah suatu formular. Itu rajah 4.34 menunjukkan suatu gas berjisim tetap dipanaskan pada isi padu malar. Apabila suhu gas itu dinaikkan, tenaga kinetik bertambah. Tenaga kinetik bertambah, pelanggaran ataupun molekul-molekul bergerak dengan lebih tinggi. Apabila molekul bergerak dengan laju yang lebih tinggi, kadar pelanggaran akan bertambah. Ini adalah kerana kita tetapkan isi padu. Bila kelajuan bertambah, pelanggaran akan bertambah. Bila pelanggaran bertambah, daya per unit luas permukaan dinding bekas akan bertambah. Dengan itu, gas akan bertambah. Ini keterangan jika kita diminta jelaskan kenapa apabila suhu bertambah, tekanan bertambah. Ini antara step jawapan yang perlu awak tulis. Itu, saya ulang balik. Suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Apabila suhu bertambah, tenaga kinetik molekul akan bertambah. Molekul akan bergerak dengan lebih laju. Jadi kadar pelanggaran dengan dinding bertambah. Jadi daya per unit luas permukaan akan bertambah. Dengan itu tekanan gas bertambah. Okey, terlihat gambar dalam rajah 4.34. Okey. Kalau lihat kedua-dua bahagian sebelah kiri dan sebelah kanan, isi padunya adalah tetap. Maksudnya kita malarkan isi padu tetapi kita naikkan suhu. Okey. Kemudian halaju ditunjukkan dengan simbol anak panah. Okey, semakin panjang simbol anak panah menunjukkan bahawa ia bergerak lebih laju ataupun halajunya lebih tinggi. Terdapati bahawa apabila suhu bertambah, molekul-molekul bergerak dengan halaju yang lebih tinggi. Jadi pastinya bila halaju lebih tinggi, tenaga kinetik bertambah, kadar pelanggaran dengan dinding bertambah dan tekanan akan bertambah. Okay. Ulang balik, poin yang mesti awak ingat, suhu bertambah, satu. Yang kedua, tenaga kinetik bertambah. Okey. Yang ketiga, molekul bergerak dengan lebih laju. Yang keempat, kadar pelanggaran bertambah. Yang kelima, tekanan bertambah. Okey, ada 5 poin yang awak mesti ingat bagi kes hukum Gay-Lussac. Okey, contoh. Ini contoh dalam buku teks awak. Data gas dalam sebuah silinder keluli tertutup mempunyai tekanan 180 kPa pada suhu tetap.
Okay, nilai tekanan 180. Okay, katakan ini keadaan awalnya sebagai P1. Okay. Kemudian pada suhu 25 darjah Celsius. Okey. Kalau 180 P1 ini sebagai T1. Okey, 25 darjah Celsius kita terus tukar kepada Kelvin. Itu kita tambahkan dengan tambah berapa? 273. Itu nilainya akan jadi 298. Okey, 298 Kelvin. Okey, kemudian berapakah tekanan gas apabila silinder dipanaskan pada suhu 52 darjah Celsius? Ini adalah nilai T2. Okey, 52 darjah Celsius tertukarkan pada Kelvin. Tambah 273. Dalam exam, awak tukarkan pada Kelvin, dah dapat satu markah. Jadi T2 di sini terus dapat 325. Betul ya? 325. Okey. Kemudian untuk penyelesaian, bagaimana untuk selesaikan? Kita senaraikan maklumat yang diberi. P1 180 Pascal, P2 tekanan akhir yang kita hendak cari, T1 yang tadi, T1 ni 298 Kelvin dan T2 325 Kelvin. Ini nilai dalam unit Kelvin. Okey. Kemudian kalau kita lihat kat sini diberi nilai P dan nilai T. Nilai V tak disebut langsung. Maksudnya V adalah malar. Okay, kalau kita recap balik daripada segitiga tekanan. V, V, V. Okey. V tidak disebut. Jadi ini menunjukkan bahawa V adalah pemalar. Jadi kita tutup nilai V ini. Maka terdapat P bahagi T. Maka kita guna rumus yang melibatkan hukum Gay-Lussac, iaitu P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. Okey. Di sini kita nak ialah nilai bagi P2. Maka daripada rumus ni kita boleh susun balik. Jadi P2 sama dengan susun balik terdapat P1 bahagi T1 darab T2. Kemudian kita gantikan. Kemudian kita gantikan. Kita gantikan di mana P1 180, T2 325 dan T1 ialah 298. Okay, selepas gantian kita akan dapati bahawa nilai P2 sama dengan 196.3 kilopascal. Okay, untuk rumus ni mudah, kita gantikan je nilai dia beri. Cuma yang penting bagi kes hukum gas, awak kena tahu hukum apa yang perlu digunakan. Dan sebagai clue dia, untuk mengetahui hukum apa yang perlu digunakan, awak lihat apa yang dimalarkan. Apa yang dimalarkan dalam soalan tersebut, ataupun awak lihat apa maklumat yang diberikan. Bagi contoh satu ni, diberikan maklumat berkaitan dengan P dan T. Jadi,
mestilah ia melibatkan hukum gas yang hanya menunjukkan hubungan antara P dan T. Okay, bagi kes ni, hukum G, Brusek. Okay, lihat contoh ni. Gambar foto 4.8 menunjukkan sebuah kecagari dengan muncungnya ditutup. Udara dalam kecagari mempunyai isi padu awal 7.5 dan tekanan 105 kilopascal. Udara dimampatkan kepada isi padu 2.5. Berapakah tekanan udara? Okay. Bagi contoh ni, dia bagi maklumat P dan V. Jadi, hukum gas yang terlibat mestilah hukum gas yang menyatakan hubungan antara tekanan dan isi padu. Okey, kita recap balik segitiga tekanan. B, V dan T. Okay. Dalam soalan ini diberi isi padu awal, isi padu akhir dan juga tekanan. Jadi dinyatakan adalah isi padu dan ada isi padu kat sini dan juga tekanan. T langsung tak disebut. Ini menunjukkan bahawa T adalah malar. Jadi kita tutup T ni. Jadi ia melibatkan dua formulir ubah iaitu P dan V. Jadi kita boleh dapat kat sini rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, ni hukum apa? Apa nyatakan hubungan antara P dan V? Okey, hukum apa? Okay, boleh wakil Azfar boleh jawab hukum apa menyatakan hubungan antara P dan V? Azfar tak ada. Okay, cikgu. Okey, hukum menyatakan hubungan antara P dan V. Okey, boleh jawab. G-Rusek tekanan dan suhu. Hukum Boyle. Okey, hukum Boyle ejaan dalam exam mesti betul. Macam mana ejaan dia? B-O-Y L-E. Dalam SPM ada calon yang tulis hukum Boyle. Dia buat Boyle, dia tulis B-O-Y dia. Sebab dia ingat cikgu mengajar dalam kelas, cikgu sebut hukum Boyle. Dia pun tulis hukum Boyle. Kalau ejaan salah, jawapan awak dikira salah. Ejaan mesti betul B-O-Y-L-E ataupun boleh. Okay, saya ulang balik, bagi kes ni, dia hanya bagi nilai bagi P dan V, jadi T tidak terlibat, maka ia melibatkan hukum Boyle. Jadi kalau kita guna rumus ni, kita buat gantian, kita boleh dapat nilai P apabila suhu menjadi 2.5 cm kubik. Ini yang boleh lihat dalam buku teks awak. Okay, contoh yang ni. Okay, dia kata udara dengan isi padu 0.24 meter persegi meter kubik dalam sebuah silinder mengembang boleh mengembang dipanaskan daripada suhu 27 kepada
77. Okay. Diberi nilai suhu dan isi padu. Berapakah isi padu udara itu pada suhu 77 darjah Celsius? Okay. Kita recap balik segitiga tekanan. Okay. Dia bagi nilai berkaitan nilai suhu dan juga isi padu. Tekanan di sini dijatuhkan malar. Okay, tekanan tetap. Bila tekanan tetap, kita tutup tekanan ni. Jadi, rumus yang perlu digunakan adalah melibatkan V dan T. Jadi, kita boleh guna rumus V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Okey, ini hukum apa? Hukum Charles. Hukum Charles. Hukum Charles menyatakan isi padu dan terus ataupun bukan songsang. Apa maksud Charles kata? Songsang. Songsang. Berkadar terus. Apabila tekanan bertambah, isi padu bertambah. Okey, ini juga dalam konteks awak. Okey, lihat contoh ketiga. Yang apa saya tunjuk ini? Bagaimana kita nak tentukan rumus mana yang sesuai digunakan. Okey, yang ketiga. Okey, dia kata suhu awal. Tekanan dan suhu awal bagi dalam tayar sebuah kereta berasa ialah 210 dan 25. Okay, dia bagi nilai tekanan dan nilai bagi suhu. Okay, kita recap balik segitiga tekanan. V, T. Okay, bila dia beri tekanan dan suhu, maksudnya isi padu dimalarkan. Jadi, hukum gas terlibat ialah hukum yang melibatkan P dan T, iaitu hukum Gay-Lussac. Iaitu, kita guna rumus P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. Ini 3 contoh yang menggunakan 3 rumus berbeza bagi hukum gas. Okey. Seterusnya, tamat. Okey, bagaimana kita tentukan? Saya ulang balik. Kamu perlu ingat. Boleh nampak lah. Segitiga tekanan. Okey. Jika dinyatakan hubungan antara P dan V, hukum gas yang terlibat ialah hukum Boyle. Okay, pada bahagian atas ini adalah Boyle. Okay, itu melibatkan P dan V. Kalau V, T, posisi ini adalah hukum Charles. Dan P dan T hukum Gay-Lussac. Pakcik Gay dan pakcik Lussac. Okey. Sekarang ni habis tajuk melibatkan hukum gas. Okey, ada berapa soalan? Ada. Okay, kalau tak ada, terlihat modul. Okay, cuba lihat soalan nombor 5.
25. Besar kan? Okay, dia kata tekanan udara dalam bekas pada 33 darjah Celsius adalah 1.4 darab 10 kuasa 5 Newton per meter persegi. Bekas itu dipanaskan sehingga 55 darjah Celsius. Berapakah tekanan udara akhir? Nilai dia beri melibatkan tekanan dan juga suhu. Okay. Seperti saya kata sebelum ni, jika melibatkan hukum gas, jika suhu diberi dalam darjah Celsius, perlu awak tukar kepada Kelvin. Iaitu di sini 33 darjah Celsius kepada Kelvin. Macam ini adalah T1. Tiga tambah 273. Itu berapa? 306 kan? Okey, 306. Betul 306? Okey. Kemudian begitu juga suhu 55 darjah Celsius ni awak tukarkan juga kepada Kelvin. Dalam exam biasanya jika soalan struktur awak tukarkan kepada Kelvin, unit Kelvin ni awak dah dapat 1 markah. Walaupun awak contin dalam bahagian soalan, awak dapat 1 markah kat situ. Okay, kemudian berapakah tekanan udara akhir? Okay. Jadi di sini ia melibatkan P dan T. Jadi kita guna rumus hukum gas Gay-Lussac, iaitu P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. Okey, cuba kira berapa nilainya. Okey, cuba kira. Bagi masa 1 minit. Okey, dapat ya? Dapat tak nilainya? Iaitu 1.5 darab 10 kuasa 5. 1.5 darab 10 kuasa 5 Newton per meter square. Okey, kita ada masa lagi. Kita lihat contoh soalan struktur. Okay, soalan JT ni saya harap awak buat. Saya harap awak lengkapkan ataupun jawab semua soalan objektif. Itu sehingga soalan nombor 13. Okay, ini saya harap awak jawab. Okay, kita lihat soalan struktur.
Jadi belum bincang kan? Okey, data rajah 1.1. Kalau dah bincang bagi tahu Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan gas X yang berjisim tetap terperangkap dalam dua kelalang serupa dipanaskan dengan kuantiti haba berbeza. Okay. Maksudnya sini haba berbeza. Jadi suhu pun berbeza. Berbeza, suhu berbeza, dan alat ini adalah menunjukkan tekanan sebab digunakan di sini ialah tolok moden. Tolok moden adalah satu alat yang mengukur tekanan udara. Okay. Katakan kuantiti fizik dan unit SI yang diukur oleh tolok moden. Okay, saya dah sebut tadi. Tekanan udara dan unit SI-nya ialah Pascal. Okey. Kemudian kedua-dua dapur ditutup selepas 8 minit berdasarkan rajah 1.1 dan rajah 1.2. Okay. Kalau soalan macam ni, dibagi nombor rajah, kemudian diminta jawab berdasarkan rajah, saya harap awak jawab dalam keadaan jawapan ringkas dan tepat. Okey, kita nak bandingkan bacaan kedua-dua tolok moden. Okay, bandingkan bacaan kedua tolok moden. Jadi awak perlu lihat bacaan tolok moden dalam rajah 1.1 dan 1.2. Yang perhatikan yang mana menunjukkan bacaan lebih tinggi. Okay, yang mana satu bacaan lebih tinggi? Saya tanya Muhammad Sauki. Sauki ada? Muhammad Sauki? Tak ada. Nabil? Ada cikgu. Okey, yang mana bacaan lebih tinggi? Raja 1/2. 1.2. 1.2. Ha. Kalau lihat rajah 1.2 lebih tinggi. Jadi bagaimana tulis jawapan? Contoh jawapan. Untuk soalan bahagian B, aku tulis rajah 1.2 tinggi. Lebih tinggi. Okay, cukup. Ringkas je. Ataupun Boleh. rajah 1.2 tinggi daripada rajah 1.1. Okay, kalau kat sini dia tulis panjang. Kau boleh ringkaskan je. Ataupun rajah 1.2 besar daripada rajah 1.1. Okey, pun diterima. Kau boleh guna perkataan tinggi, besar, banyak, asalkan serti dengan besar. Asalkan jawapan awak menunjukkan rajah 1.2 bacaannya tinggi daripada rajah 1.1. Okay. Kemudian bandingkan bacaan kedua-dua termometer. Okay, jadi aku kena lihat termometer. Okay, bacaan termometer. Yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah? Okay, kalau kat sini bacaan termometer tak jelas, tapi kita boleh tengok berdasarkan Sama je. Berdasarkan dapur. Berdasarkan dapur tersebut. Okey, jadi macam mana bacaan termometer? Yang mana lebih tinggi? 1.2. Raja 1.2 tu. Okey, kenapa 1.2 lebih tinggi? Sebab Sebab okey, lihat skala sendiri. Dapurnya dibuka secara maksimum. Jadi haba lebih banyak. Jadi 1.2
tinggi daripada 1.1. Ini jawapan untuk bahagian B ni. Ini saya tak langsung saya dah terangkan cara menjawab soalan dalam SPM. Awak boleh tulis seperti contoh jawapan dalam modul tapi panjang sangat. Contoh dia bagi bacaan termometer dalam rajah 1.2 lebih tinggi daripada bacaan termometer dalam rajah 1.1. Saya nak tulis ringkaskan lagi. Itu rajah 1.2 tinggi daripada rajah 1.1. Okey. Katakan hubungan antara tekanan gas X dengan suhu. Apa berlaku? Kalau lihatlah gajah ni, yang ni suhu rendah. T rendah. Yang ini T tinggi. Okay, T tinggi. Ini dari segi suhu. Kemudian dari segi tekanan, berdasarkan bacaan tolok border, okay, yang ini tekanan rendah, yang ini tekanan tinggi. Satu T rendah. Okay, yang ini P tinggi. Okay, jadi hubungan, kalau lihat kat sini, suhu rendah, tekanan rendah. Suhu tinggi, tekanan tinggi. Okay, jadi bagaimana nak jawab soalan ni? Hubungan antara gas X dan suhu. Tekanan dan suhu. Okay, bagaimana contoh jawapan? Nak jawab. Apabila suhu bertambah, tekanan bertambah. Ataupun apabila suhu menaik, tekanan menaik. Itu dua contoh jawapan. Ataupun contoh jawapan ketiga, suhu berkadar terus dengan tekanan. Suhu berkadar terus dengan tekanan. Ataupun P berkadar terus dengan T. P ialah tekanan dan suhu T ialah suhu. Okey. Kemudian last sekali, berdasarkan teori kinetik, terangkan sebab bagi jawapan di B3. Jadi nak kita terangkan bagaimana kita katakan bila tekanan bertambah, suhu bertambah. Ataupun bila suhu bertambah, tekanan bertambah. Okay, seperti saya terangkan dalam bahagian Gay-Lussac tadi. Apabila molekul dalam gas menerima haba, ataupun kita boleh ringkaskan, haba bertambah, laju bertambah. Okay, untuk baris pertama ni, kita ambil haba bertambah. Haba bertambah, suhu bertambah, laju molekul bertambah. Okey, suhu bertambah, laju
apa bertambah ataupun suhu bertambah, laju molekul bertambah. Bila laju bertambah, awak ambil tenaga kinetik molekul bertambah. Awak ambil ayat yang saya gariskan je. Tenaga kinetik molekul bertambah. Kemudian kadar pelanggaran bertambah. Frekuensi ini boleh ganti dengan kadar pelanggaran. Kadar pelanggaran bertambah, maka tekanan gas bertambah. Itu poin-poin yang penting yang mesti ada. Saya ulang balik. Apa bertambah? Suhu bertambah, laju molekul bertambah. Tenaga kinetik bertambah, frekuensi pelanggaran bertambah, tekanan akan bertambah. Okey. Namakan yang seterusnya. Namakan hukum terlibat, iaitu hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Okey. Kemudian soalan nombor 2. Yang ni saya rasa saya dah minta jawab dan ada pelajar yang jawab. Terima kasih kerana yang telah cuba menjawab soalan ini. Okey, dan sekarang ni saya bagi jawapan. Yang boleh bandingkan jawapan yang buat dengan jawapan yang saya tunjukkan. Sebab kita dah bersuntukkan masa. Okay, lihat jawapan. Okey. Dan untuk kelas seterusnya, kita akan masuk kepada tajuk baru, iaitu gelombang. Untuk silibus lama, tajuk gelombang diajar semasa tingkatan 5. Tapi untuk batch awak, KB silibus baru ni, KSSN, gelombang diturunkan kepada tingkatan 4. Okey, ada apa-apa soalan sebelum saya tutup untuk bab haba? Ada? Tak ada, cikgu. Ada? Okey, jadi untuk form 4 kita ada 2 bab lagi. Gelombang, kemudian cahaya dan optik. Jadi saya harap kita dapat habiskan untuk tahun ni. Kalau boleh tak nak bawa sehingga tahun depan. Okey, kalau tak ada soalan, saya berhentikan sini dan sudahi dengan